Okay, Assalamualaikum. So ini berkenaan dengan dot nama tak review dot Okay, so ini hari tu saya buat. Kita delete dulu. Okay, so dekat weekly sekarang kita tengok dia berada di atas indikator EMA ni. So untuk weekly ni, kalau kita nak tengok trend ataupun kita nak tengok perubahan trend ke apa ke, kita untuk guna indikator, elok guna pada weekly ke atas lah. Daily pun boleh lagi, tapi tak berapa tepat. So untuk indikator ni, untuk weekly ke atas lebih sesuai. So kita tengok dia berada di atas paras 34. So 34 ni kira agak baik. Cuma kalau boleh saya nak tengok dia berada di atas paras 22 punya EMA line biru ni. Kalau dia berada ke atas paras ni, okay, dia boleh go bullish. Okay, kalau tengok dari sekarang, dia dah ada support dekat sini. Di weekly ada support kat sini, dah ada support dekat sini, tukar warna biru, tukar warna biru. Okay, and then resistance terdekat dia adalah pada sini. Okay, kalau kita nak tengok daripada lebih tepat, kita akan move on to kepada daily. Okay, bermakna sekarang saya tak nampak sebarang pattern lah kalau dekat weekly ni. Yang ada pun pattern ni. Okay, untuk weekly ni selalunya kita akan tengok untuk sebarang pattern ataupun trend. Sebab higher time frame yang besar-besar ni selalunya kita akan guna untuk melihat keseluruhan pergerakan. Okay, buat masa sekarang, okay, dia dah berada di paras. Dia dah sampai sini tu hari, pada orang kata market crash itu hari. Dia dah sampai pada paras support kat sini, trend line kat sini. Kita boleh tengok dia hit sini. So kita akan pergi pada daily untuk tengok pergerakan harga semasa. Okay, kalau ikutkan pergerakan harga semasa, agak membimbangkan. Sebab kita boleh tengok dekat sini, dia ada satu dipanggil sini bearish flag, bear flag. Okay, selalunya kalau dalam bentuk macam ni, dia akan pergi lebih kurang macam ni lah. Dia naik, lepas tu dia akan turun macam ni. Okay, so lebih kurang macam ni kalau bearish pattern. Kalau bear flag macam ni lah, ni dipanggil bear flag. Tapi walau macam mana pun, kita boleh tengok dekat sini dia ada resistance terdekat. Okay, dia ada resistance terdekat. Kalau dia boleh pergi ke atas ni, ada kemungkinan dia boleh hold. Kalau dia hold level ni, dia boleh pergi lagi tinggi. Okay, so macam mana pun kita kena tunggu dulu. Okay, dan sebab apa sebelum ni saya kata, semalam saya cakap kalau boleh keluar daripada market. Okay, sebabnya kita tengok pada BTC. Okay, kalau kita tengok pada BTC sekarang ni, BTC ada buat satu yang panggil symmetrical triangle lah. Sebelum ni saya ada buat video sikit kan pasal symmetrical triangle ni. Sebab apa dia bahaya adalah selalunya symmetrical triangle ni dikaitkan dengan orang kata continuity of trend continuity. Maksudnya kalau dia sebelum ni di tengah menurun, ada kemungkinan dia akan teruskan penurunan. Dan sebab apa saya cakap suruh keluar dulu, boleh nak hold, tak ada masalah. Cuma sebab kalau kita tengok pada sebelum ni, dia punya pergerakan dia tu
support dia jauh, tak silap saya 26, 24 macam tu lah. So maksudnya kalau dia jatuh ni, dia jatuh kat sini, selalunya dia akan buat kejatuhan dari sini. Ada kemungkinan dia akan buat kejatuhan macam ni. Jadi dia free fall sebab dekat sini tidak ada banyak support. Dia boleh free fall sampai bawah ni. Dan apa maksud saya suruh jual tu adalah supaya kita tak rugi kat sini dan kita beli start daripada sini. Okey, nak hold boleh, tak ada masalah, boleh je hold. Cuma kita tak tahulah dia naik bila. So buat masa sekarang ni, cuma kalau nak ikutkan daripada pergerakan semalam sehingga ke hari ni, saya tengok dia masih hold lah daripada dia punya trend dalam pattern ni. So boleh lagi lah kalau tak nak jual tu. Okay, sebab apa-apa pun kita depends on BTC punya pergerakan juga. Sama lah, tak kisah sama ada dot ke, SRP ke, fill ke, apa ke, semua pergerakan bergantung kepada BTC. Jadi bila kita tengok BTC punya pergerakan ni semalam agak membimbangkan sebab dia semalam saya buat pattern lebih kurang macam ni. So dia dah dekat kat sini dan saya tengok macam tak ada pergerakan menaik yang kuat. Volume dia agak rendah. Jadi pergerakan dia pun agak shady lah. Sebab tu saya suruh jual semalam. Tapi selagi dia berada dalam ni masih okey lah. Kecuali kalau dia break sini. Okay, dia break ke atas dan kita boleh beli balik. So plan saya semalam sebenarnya, bila saya suruh jual, kalau dia break ke bawah kita selamat. Okay, sebab kita dah jual, and then kita beli daripada bawah. Tapi kalau dia break ke atas, katakan kalau semalam saya suruh jual, semua dah jual kan, okay, bila dia break ke atas kita start beli balik. Kita start beli ke atas ni. Okay, so tak ada masalah. Walaupun kita rugi sikit, kita rugi sikit je. Kita tak ambil dari sini daripada apa orang kata, harga daripada sini lah. Harga daripada sini sampai dia break ni pun kita rugi tak banyak. So kalau kita beli masa dia lepas dia break pun dah okey, tak ada masalah. Sebab tu saya suruh jual dulu semalam. Tapi apapun, sekarang ni kalau saya tengok pun ni dia punya candle tak kuat. Kita tengok candle dia kecil. Ni pun semalam kecil. Hari ni pun dah tengah hari masih lagi kecil. Masih tidak nampak kekuatan dia. Volume, maksudnya volume tu masih kurang lagi. Okay, tu yang saya risau sebenarnya. Takut dia nak buat jatuh lagi lah. Sekejap kita tengok pada 4 hour time frame untuk kita kaji lebih dalam. Okay, kalau kita tengok 4 hours time frame, dekat sini kita ada satu minor level minor level yang dia susah nak break daripada semalam. Kalau kita tengok dekat sini ada minor level. Kalau tengok dia pergi, semua dia cucuk sini je, semua tak menjadi. Dia cucuk sini, dia naik sekejap pun dia turun balik, semua tak menjadi. Dan sekarang ni yang market yang tengah sekarang ni pun dia cucuk, ini dia turun sebab dia merah ni. So itu yang buat saya risau sebenarnya. Okay, tapi kalau macam mana pun selagi dia ikut trend line ni masih okey lah. Sebab kita tengok kalau dia ikut trend line ni pun kita boleh nampak kat sini ada satu dipanggil sebagai ascending triangle. Ascending triangle ni selalunya dikaitkan untuk market lebih pergi jauh lah, pergi lebih atas. Selalunya dia akan cucuk, dia turun balik, cucuk, dia pecah. Okey, itu dia panggil ascending triangle, dia naik ke atas. Tetapi waktu sekarang masih tiada confirmation untuk mengatakan yang dia akan naik ke atas. Okey, ini untuk minor ataupun orang panggil short term. Ini kalau kita nak tengok benda ni, kita mungkin boleh trade untuk dalam jangka masa 24 hours je, untuk gunakan ni sajalah, untuk gunakan ni saja, yang minor ni saja. Kalau untuk keseluruhan semua ni, itu kena tunggu dia break daripada triangle ni dulu, baru kita boleh kata macam mana. Okay, so macam sebelum ni. Okay, kalau macam dot pula tadi, kita pergi balik pada dot. Alamak, dah keluar dah. Okay, kita pergi balik pada dot. Okay, kalau kita pergi balik pada dot pun kita tengok lebih kurang juga. Dia buat pembentukan
yang dipanggil sebagai symmetrical triangle. Daily senang cuma dekat dot ni dia tak nampak sangat symmetrical triangle dia. Ok, so buat masa sekarang bagi saya lah, untuk hold dot ni masih boleh. Ok, masih boleh sebab dia bermain di dalam masih bermain di dalam triangle, dan harga current price sekarang ni pun tidak berada di bawah paras ni di bawah ni, macam BTC dia masih berada di bawah ni. Kalau dot dia dah bermain di bahagian pertengahan ni. So kalau untuk dot ni masih boleh kita nak hold, tak ada masalah. Ok, ni dia punya level tengah dia masih bermain kat atas ni. So bagi saya tak ada masalah untuk dot, kita nak hold lagi. Yang paling best kalau dia break sini dan dia pecahkan high sini. Ok, yes, betul. Kalau dia break sini dan dia pecahkan high sini, ada label ni, label merah ni. Ok, level merah ni dia break and then dia pecahkan, dia hold dekat atas level merah, dan itu memang orang kata something yang sangat baik lah. Dia boleh pergi bullish lagi, dia boleh pergi lebih tinggi lah harga dia. So untuk dot, untuk hold dot buat masa sekarang masih ok, tapi semuanya depend pada BTC juga. Kalau BTC masih boleh kekalkan harga, at least lah masih boleh kekalkan pergerakan harga yang macam sekarang ni, dan altcoin yang lain semua ada peluang untuk naik lebih tinggi lah. Sebab dot pun saya tengok macam nak buat kenaikan lebih tinggi. Kalau dia break sini, dia ada kemungkinan dia boleh buat lebih tinggi, bergantung pada harga BTC juga. Kalau BTC jatuh, mungkin dia akan break ke bawah balik, walaupun dia dah break daripada symmetrical triangle. Ok, so buat masa ni tu saja dulu. Terima kasih.